Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke siri pembelajaran digital Sabah English Aspiration Society. Saya Muhammad Kamarudin Abdul Hamid akan membincangkan tentang pembelajaran dalam talian. Dalam video ini kita akan sama-sama berkenalan dengan apa yang dimaksudkan dengan pembelajaran dalam talian, bila masanya sesuai untuk kita mempraktikannya dan apa yang sepatutnya terkandung dalam pembelajaran dalam talian ini. Video ini adalah merupakan salah satu siri pembelajaran digital Sabah English Aspiration Society. Anda semua digalakkan untuk menontonnya dan sambil-sambil itu bolehlah like dan share video ini. Seperti yang kita sedia maklum, pembelajaran dalam talian ini adalah salah satu daripada pembelajaran jarak jauh yang memerlukan perkhidmatan ataupun wujudnya perkhidmatan internet. Jarak jauh di sini bermaksud pengajar dan juga pelajar itu tidak berada dalam kelas fizikal yang sama dalam masa yang sama. Mungkin ada yang ataupun ramai yang berada di rumah. Ada juga yang mungkin akan berada di pejabat. Mungkin ada yang rasa selesa belajar di kafe-kafe ataupun di cyber cafe. Selain itu, kita juga memerlukan peralatan digital seperti komputer riba, tablet ataupun telefon mudah alih. Tanpa adanya perkhidmatan internet ni serta peralatan digital, maka pembelajaran dalam talian ini tidak akan dapat dilaksanakan dengan sempurna. Mungkin akan ada gangguan. Gangguan dari segi internet perlahan ataupun komputer terpaksa dikongsi dengan adik-beradik ataupun dengan rakan-rakan yang lain. Secara asasnya, pembelajaran dalam talian ini terbahagi kepada dua. Yang pertama, yang berada di sebelah kiri itu dipanggil segerak ataupun synchronous online learning. Yang kedua, kita panggil dia tidak segerak, asynchronous. Apa beza kedua ni? Okey. Yang pertama, segerak. Segerak maksudnya pelajar belajar dalam masa yang sama. Semua pelajar akan berada dalam talian, sama ada menggunakan aplikasi seperti Zoom, Webex dan seumpamanya. Dalam pembelajaran dalam talian segerak, komunikasi berlaku secara langsung, bersemuka, tetapi menggunakan dalam talian. Sama seperti kita berada di dalam kelas yang mana kita bersemuka. Jadi segerak pun kita berada dalam macam kita berada dalam kelas, kecuali dia berada dalam virtual. Selain itu, segerak ni dia lebih menarik dan efektif. Sambil tu kita boleh bagi maklum balas ataupun penerangan, penjelasan pada masa yang sama, secara pantas. Tiada delay ataupun tiada masa yang diperlukan ditunggu untuk mendapatkan maklum balas ataupun penjelasan. Jadi pembelajaran dalam talian segerak ini memerlukan perkhidmatan internet yang cukup baik. Kalau tak cukup, mungkin akan ada gangguan, mungkin suara tu akan tersekat-sekat, gambar pun ataupun video tidak boleh dipasang sebab akan mengganggu kelancaran pembelajaran nanti. Okey, itu ada yang segerak. Mari kita pergi kepada yang tidak segerak ataupun asynchronous. Dalam pembelajaran tidak segerak ini, dalam pembelajaran dalam talian yang tidak segerak ini, pelajar belajar bukan dalam masa yang sama, dalam masa yang berbeza. Jadi komunikasi akan berlaku secara tidak langsung. Tetapi kebaikan tidak segerak ini, dia lagi mudah, lagi senang dan fleksibel. Pelajar boleh belajar mengikut masa mereka yang sesuai. Kalau ada masa free ujung minggu, jadi mereka boleh log in ataupun masuk dalam pembelajaran dalam talian yang tidak segerak ini. Contohnya adalah Google Classroom. Rasanya semua kita biasa dengar dengan Google Classroom. Jadi kita boleh
akses ataupun boleh masuk Google Classroom pada bila-bila masa yang kita rasa kita rasa sesuai. Seterusnya, mari kita lihat apa kandungan pembelajaran dalam talian ini, sama ada yang secara segerak ataupun yang secara tidak segerak. Kita lihat dulu yang secara segerak. Pembelajaran dalam talian secara segerak adalah sama seperti pembelajaran bersemuka yang kita biasa buat dalam kelas. Biasanya kita akan gunakan PowerPoint untuk mulakan syarahan. Jadi perkara yang sama juga kita lakukan dalam pembelajaran dalam talian secara segerak. Pengajar akan berkongsi PowerPoint dan memulakan syarahan kepada semua pelajar. Jadi tiada perbezaan di sini. Selepas itu mungkin akan ada beberapa aktiviti yang memerlukan pelajar menjawab tugasan secara langsung menggunakan Google Form ataupun menghantar jawapan tugasan menggunakan Google Document. Okay. Itu adalah yang segera. Bagi secara tidak segera, syarahan biasanya telah dirakamkan awal dan dimuat naik sama ada ataupun biasanya di YouTube. Pelajar boleh akses ataupun boleh masuk kepada YouTube ini dan mendengar syarahan pensyarah ataupun pengajar pada masa yang sesuai. Kalau dia rasa ada masa pada hujung minggu, maka bolehlah tengok YouTube itu. Sambil itu akan ada juga aktiviti-aktiviti seperti tugasan yang memerlukan pelajar menghantarnya pada masa-masa yang tertentu. Dia beza dalam yang segerak-segerak mungkin akan sebelum kelas habis tu kena hantar. Tetapi yang ini dalam tidak segera, pelajar dibagi masa dalam 2 hari selepas ataupun dalam masa-masa tertentu untuk menghantar tugasan sama ada menggunakan Google Documents ataupun Google Form. Jadi apa bezanya segerak dengan tidak segerak ini adalah syarahan sahaja. Segerak syarahan secara langsung menggunakan atas talian. Tidak segerak syarahan dirakamkan awal. Okey, kandungannya mungkin akan sama. Okey, kalau kita ada aktiviti, yang bezanya adalah syarahan. Mungkin ada yang bertanya, pembelajaran dalam talian yang mana lagi baik, yang mana lagi bagus? Yang segerak ke ataupun yang tidak segerak? Bagi menjawab soalan ini, kita kena tengok beberapa perkara. Yang pertama adalah dari segi kemudahan internet yang ada pada pelajar dan juga pengajar. Untuk buat segerak, perlukan kemudahan internet yang cukup bagus. Tidak segerak, tidak memerlukan internet yang bagus. Asalkan boleh akses, boleh masuk ke dalam Google Classroom, contoh, sudah cukup. Kita juga tengok kepada kemudahan peralatan digital. Sama ada setiap pelajar tu ada komputernya sendiri untuk kita buat segerak ataupun tidak. Yang kedua, kita kena tengok juga dari segi reka bentuk pembelajaran kita pada hari tersebut. Ada masanya kita tidak perlukan pun untuk bersemuka secara segerak. Dan ada masa juga kita perlukan untuk buat aktiviti dalam masa tertentu. Jadi kita kena buat secara tidak segerak. Jadi secara asasnya ataupun untuk menjawab soalan ini, yang mana lagi baik, segerak ataupun tidak segerak, bergantung kepada kemudahan internet yang kita ada, kemudahan digital, peralatan digital yang kita ada, dan juga reka bentuk pembelajaran kita pada hari tersebut. Sebagai penutup, mari kita lihat semula apa yang telah kita bincangkan sebentar tadi berkenaan tentang pembelajaran dalam talian. Yang pertama, kita telah membincangkan tentang apa yang dimaksudkan dengan pembelajaran dalam talian. Yang kedua, kita membincangkan 2 jenis pembelajaran dalam talian, iaitu secara segerak dan juga secara tidak segerak. Dan yang ketiga, kita telah membincangkan kandungan dalam kedua jenis pembelajaran dalam talian ini. Dalam video yang akan datang, kita akan membincangkan secara terperinci
pembelajaran dalam talian secara segera dan juga pembelajaran dalam talian secara tidak segera. Saya Muhammad Kamarudin Abdul Hamid. Terima kasih kerana menonton.